saya akan beri satu sedikit latar belakang. Sebab apakah kerajaan bertindak sebagaimana dia buat bertindak baru-baru ini berkenaan dengan Malaysian Airlines. Oleh kerana lebih kurang dalam masa 15 tahun yang lepas, Malaysian Airlines menanggung kerugian yang teruk. Umpamanya di antara 2001 hingga 2014 dia menanggung kerugian lebih kurang 8.4 bilion. Dan dalam tempoh yang sama, kerajaan memasuki lebih kurang 17.4 juta. Itu. Ya. Jadi oleh kerana ini kerajaan bertindaklah untuk membaiki keadaan. Dan dia buatkan satu undang-undang Malaysian Airlines System Administration 2015. Oleh kerana ini dijadikan Malaysian Airlines ini tidak lagi beroperasi dan tubuhkan satu airline lain, jadi Malaysian Airlines System, Malaysian Airlines Berhad, MAB. MAB ini ialah sebuah syarikat yang asing yang disebutkan dalam undang-undang itu, iaitu MAB ini is not a successor to Malaysia Airlines. Mana ini satu asing dan kerajaan iktiraf MAB ini sebagai satu syarikat yang dikatakan national carrier. Jadi national carrier sekarang ni bukan MAS lagi, dia MAB. Jadi adalah satu kesilapan besar kalau kita nak menganggapkan apa yang berlaku sekarang sebagai turnaround exercise, turnaround MAS exercise. Tidak. Ini ialah ditubuhkan syarikat baru namakan MAB. Kemudian kerajaan memberi 6 bilion peruntukan baru, 6 bilion untuk mengadakan ini. Dan apa yang saya rasa sedih melihat, mereka yang berkenaan ini setelah pun melantik, ketua eksekutifnya seorang asing, iaitu expatriate, dan bukan dia seorang saja, 15 orang lagi dilantik orang asing semua, sehingga ketua bagi Human Resource Department pun orang asing juga. Ini satu perkara yang ganjil yang saya tak pernah lihat lah. Jadi saya minta pihak yang berkenaan, kerajaan ke atau sebagainya, menyiasat perkara ini. Ini satu perkara yang saya rasa ganjil, yang tak pernah berlaku dalam negara kita ni. Padahal ramai orang Malaysia ni boleh bekerja dalam Malaysian MAB apakah untuk memulih semula dan sebagainya ini. Bukan perkara yang susah dengan bimbingan kerajaan dan sebagainya. Tak perlu ada orang asing. Jadi ketua orang asing ini sudah pun letak jawatan, akan habis tempohnya pada bulan September. Saya harap kerajaan akan ganti dengan orang tempatan yang ada pengalaman, yang berintegriti dan sebagainya. Itu boleh kita ada, dan yang ada 15 orang lagi tu kalau boleh kita ganti dia semua. Ambil orang kita, boleh buat. Yang orang asing ni mereka tak faham undang-undang negara ni, dasar kerajaan dan sebagainya. Mereka tak boleh menyesuaikan keadaan. Tak boleh mengikuti kehendak kita. Perlu kita ada orang kita. Jadi saya minta kerajaan kaji semula perkara ini dan membetulkan keadaan sebagaimana dikehendaki.